trivia saya tadi mengenai kenapa sesi taklimat kita perlu diadakan pada hari ini. Okey. Untuk makluman, tuan-puan yang saya jemput khas untuk sesi taklimat pada hari ini, okey, telah dikenal pasti menaik taraf pendaftaran masing-masing melalui skim special route, alternative route ataupun joint PPC. Okey, kalau mengikut pengalaman pendaftaran kawan-kawan yang telah terdahulu, tuan-puan hanya menunggu masa cukup umur 5 tahun untuk menaik taraf pendaftaran sebagai CQS. Okey, dalam minggu lepas LJBM dia mengumumkan tentang pelaksanaan prosedur khas. Lepas tu macam-macam soalan, tuntutan pencerahan yang diterima oleh Sekretariat LJBM. Untuk menjawab semua soalan yang berlega-lega di kalangan semua, LJBM berinisiatif untuk menyediakan platform ini bagi memberi peluang kepada tuan-puan mendapatkan penjelasan dan pencerahan daripada pihak LJBM sendiri. Senang cerita, kita tanya terus pada panel-panel kita pada hari ini, puas-puas lah. Kita bagi platform ni. Okay, tanpa membuang masa, kita mulakan acara kita yang pertama pada hari ini, iaitu sesi taklimat daripada Suraya dan Miftah. Dengan hormatnya dipersilakan. Okay, proceed Okay, soalan yang pertama seperti mana biasalah mengapa dan siapa? Mengapa, kenapa, siapa? Okay, tuan-tuan yang saya hormati saya percaya ini yang soalan yang memang akan trigger tuan-tuan lah bila mana yang first yang tuan-tuan terima email daripada lembaga sebelum ni kan. And then saya juga tahu yang sebahagian yang daripada tuan-tuan kat dalam grup ni telah mengemukakan permohonan naik taraf kepada CKS. Dan mana keputusan yang masih belum diterima bermaksud permohonan tuan-tuan masih lagi pending lah. Oleh itu, tujuan taklimat ni diadakan adalah untuk memberi sedikit informasi lah berhubung dengan prosedur khas ini sama ada ia telah yang telah memohon ataupun baru yang akan memohon. Okey, baik kenapa adanya prosedur khas ni? Okey, kenapa? Untuk makluman tuan-tuan, kalau kita tengok rang undang-undang pindaan akta juru ukur bahan yang telah diluluskan oleh Dewan Negara telah digazetkan dan warta kerajaan pada 24 bulan 2 2015 setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong dan seterusnya telah dikuatkuasakan pada 30 bulan 1 2016. Okey, kalau tuan-tuan merujuk kepada Akta Juru Ukur Bahan Malaysia, memang terdapat klausa kecualian dan peralihan yang diperuntukkan untuk beberapa proses dan prosedur dalam tempoh peralihan antara akta asal tu, akta ibu dia dengan penguatkuasaan Akta Pindaan 2015. Di antaranya adalah salah satu berhubung dengan kaedah pendaftaran juru ukur bahan. Okey, kalau tuan-tuan tengok yang baru punya akta ni, yang klausa ni dah tak ada dalam klausa akta baru ni. Klausa ni yang hanya untuk peralihan saja. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kalau tuan-tuan tengok perkara 5 ni perkara 5A ni, tuan-tuan tengok perkara 5A ni saving and transitional clause ni, dalam akta ni ada menjelaskan mana-mana 5A ni di mana-mana orang yang dianggap berdaftar sebagai juru ukur bahan profesional di bawah paragraf 3B boleh memohon jika ingin untuk menaik taraf pendaftaran mereka kepada konsultan quantity surveyor. Any person deemed to be registered professional quantity surveyor under paragraph 3B may apply to registered as a consultant quantity surveyor. Okay. Okay, kalau tuan-tuan tengok kelayakan automatik 5A ni within 5 years ni kepada untuk menaik taraf pada CQS selepas 5 tahun pendaftaran 5 tahun pendaftaran serta kerja berpengalaman sebagai PQS ataupun registered QS. Dan kelayakan automatik ini hanya dalam tempoh 5 tahun daripada tarikh mula akta peralihan berkuatkuasa. Okey, kat situ tuan-tuan kena cash kat situlah dia punya gist dia. Okey, untuk makluman tuan-tuan juga, mesyuarat lembaga pada 2 April 2016 di mana telah bersetuju bahawa penguatkuasaan sepenuhnya akta juru ukur bahan pindaan 2015 ni bermula pada 1 bulan 1 2017. Pada masa tersebut untuk memberi laluan kepada proses perolehan dan pentadbiran berjalan secara lebih teratur. Okey. Okey.
Berikutan tu lah berikutan daripada tu tempoh peralihan bagi pendaftaran daripada PQS kepada CQS atau implementasi prosedur tersebut actually telah tamat pun pada 31 bulan 12 2021. Meaning that 5 tahun je actually daripada 1 bulan 1 2017 sehingga 31 bulan 12 2021. Okay. 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 Okey, kalau tuan-tuan tahu juga, kalau tuan-tuan tengok dalam akta juga ada menjelaskan bahawa perkara 5B tersebut, jika seseorang tersebut telah lulus peperiksaan yang mana ditentukan oleh lembaga dan boleh dinaik taraf kepada CQS. Ini memang ada prosedur second tier, sedia ada pada masa sekarang lah. Tuan-tuan boleh memohon kaedah selain daripada yang 5A di atas. Okey. Okey, automatically tuan-tuan fahamlah kenapa semua tuan-tuan yang hadir pada hari ini yang mendengar taklimat ini yang berada di bawah kategori seperti mana 5A di atas. Okey. That's why kita jemput hanya seramai lebih kurang berapa 398 orang yang terlibat dengan sesi peralihan ni lah Tapi for now yang masuk ni 100 lebih berapa? 100 lebih lah lebih kurang half lah lebih kurang Okay, actually siapa yang terlibat dengan proses peralihan ni? Ada kita 3 kategori lah untuk yang terlibat dengan proses khas ini, iaitu ahli-ahli yang berdaftar sebelum ni di bawah laluan special route, ahli-ahli yang berdaftar sebelum ni di bawah laluan alternative route dan juga ada di bawah joint PPC. Okay. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok berdasarkan rekod lembaga jurukubahan didapati lebih kurang seramai 398 orang yang terkesan setelah penguatkuasaan ini ditamatkan. Okey. And then statistik juga menunjukkan terdapat peratusan yang besar, iaitu paling ramai iaitu 79.4%, seramai 316 orang adalah daripada ahli berdaftar melalui kaedah special route yang lulus PQS selepas 1 bulan 1 2017. Itu yang paling ramai sekali lah kalau kita tengok kat sini And then selainnya adalah sebanyak 20.3% bagi laluan naik taraf secara special atau alternative route yang berdaftar sebelum 1 bulan 1 2017. And then yang group ni rasanya selalunya sekretariat pernah hubungi mereka-mereka sebelum ni lah untuk menaik taraf pendaftaran mereka. So kalau yang lain tu mungkin ada yang tak berminat lah sebab selalunya every year yang mana yang terlibat pihak sekretariat akan hubungi mereka lah. Okay. And then ada berbaki 0.3% daripada kategori laluan naik taraf joint TPC lah Okay. Untuk makluman tuan-tuan lah Okay. Kita mengambil kira tanggungjawab korporat dengan ini lembaga dengan inisiatif lembaga dan dengan punca kuasa di bawah seksyen 10 kenapa tak keluar kat situ 10.3 Akta Jurukubahan 1967 pindaan 2015. Kita mengaplikasikan seksyen 10.3 tu Akta Jurukubahan tu orang kata mewujudkan prosedur khas untuk naik taraf kepada CQS bagi kumpulan tuan-tuan yang dalam grup ni lah grup 398 orang ni. Okay, let's say lah kalau kami di lembaga tak mewujudkan prosedur khas ini, maka tuan-tuan kena melalui proses semasa iaitu kaedah second tier. Dia automatik terpakai lah kalau ikutnya. Maksudnya perempuan kena ambil exam dan kena melalui proses interview seperti biasa. Tapi disebabkan ini 3D ni kan ada apa ada di ada menyatakan bahawa a person shall be entitled to be registered as CQS jika sekiranya telah lulus exam and he has passed a further test of professional competence or other professional assessment
or examination conducted or sanctioned by the board. Ini yang kita guna pakai klausa ni lah untuk tuan-tuan pada hari ini. Okay. Okay. Saya nak maklumkan di sini untuk juga untuk memberi penekanan bahawa prosedur khas ini hanya terpakai untuk calon-calon yang mematuhi syarat-syarat dan tempoh yang ditetapkan oleh lembaga. Okey. Antara syarat-syarat dia lah permohon adalah dibuat secara dalam talian melalui sistem reksis sahaja. Okey. Sebab sebelum ni tuan-tuan tulis surat kan. So sekarang ni hanya melalui sistem reksis sahaja. And then syarat kedua telah memenuhi 5 tahun pengalaman berdaftar sebagai PQS ataupun register QS. Okay. And then yang ketiga, tuan-tuan wajib lulus. Okay, wajib lulus ujian penilaian etika yang perlu dibuat secara dalam. Okay. Okey, apa dia penilaian etika kat sini yang dimaksudkan? Okey, penilaian etika adalah satu penilaian yang disediakan di dalam sistem reksis lah yang mana tuan-tuan perlu mengambil penilaian tersebut sebelum boleh untuk menjadi seorang CQS lah And then untuk makluman tuan-tuan tidak boleh diberi exempted untuk tidak melalui prosedur khas ini. Disebabkan akta yang tidak membolehkannya. Okey. Nah, seperti mana yang dijelaskan sebelum ni, kalau mengikut akta, tuan-tuan kena melalui proses exam dan interview. Okey. Okey. Dan pihak lembaga telah mengambil pendekatan bahawa ujian penilaian etika adalah merupakan satu proses yang paling cepat. Yang paling cepat dan terbaiklah bagi memudah cara sebenarnya menaik taraf pendaftaran tuan-tuan kepada CQS dalam tempoh inilah. Okey. Okey, kalau kita tengok tempoh pelaksanaan ni tuan-tuan kena take note lah tempoh pelaksanaan yang diberikan kepada tuan-tuan adalah mulai daripada 6 April 2022, maksudnya selepas saja habis ni tuan-tuan dah boleh buat dah sebenarnya. Sehingga 30 hari bulan 10 2023. Sahaja mengikut tarikh kelayakan masing-masing lah. Sebab nanti kan ada masing-masing punya tarikh yang bila dia start mula berdaftar tu kan. So kena ikut tarikh 5 tahun itulah pendaftaran tuan-tuan tu. Okay. And then sekiranya tuan-tuan tidak fulfill ataupun mematuhi syarat yang dinyatakan ini sehingga tarikh 30 hari bulan 10 2023 tersebut, maka tuan-tuan kena go through balik kaedah second tier. Sebab selepas ni tak ada dah proses prosedur khas ni. Okey? Okey. Okey ya ini kami bagi contoh lah actually kaedah prosedur khas penilaian etika melalui sistem reksis Kalau tuan-tuan orang kata sebaik saja login tu apa yang akan dipaparkan adalah maklumat seperti berikut dalam sistem reksis tu lah tuan-tuan kena tahu, ingatlah balik dia punya macam mana nak login kepada sistem kan. Okey. Okey, and then yang apa orang kata yang ada fungsian ni, sebab dia dalam bila dipaparkan tuan-tuan akan nampak ada fungsian pilih fungsi special procedure ethics kat sini. Okey. And then fungsian ini hanya tersedia untuk grup yang tuan-tuan ni saja. Maksudnya meaning hanya grup 398 orang ni sahaja yang boleh nampak button fungsian ni. Orang lain tak boleh nampak pun. Nanti yang kena compare dengan orang lain nak tengok memang tak adalah sebab soalan etika ni hanya untuk grup 398 ni sahaja. Okey? Okey, bila tuan-tuan dah klik special procedure ethics tu, paparan ini akan automatik terkeluar kat sini lah. Okey. Okay, untuk makluman tuan-tuan akan terdapat 4 set soalan yang dijana di dalam sistem reksis. Kalau tuan-tuan 3. Buat masa ni 3 tapi yang sini 4. Okey, buat masa ni ada 3 set soalan yang telah dijana dalam sistem reksis Okey, kalau tuan-tuan telah bersedia, bolehlah mulakan dengan memilih mana-mana sahaja set soalan yang dipaparkan tersebut dengan menekan butang start lah. Okey.
Tuan-tuan hanya perlu menjawab satu set soalan sahaja. Okey. Okey, kalau kita tengok kat sini masa yang diberikan untuk tuan-tuan menjawab soalan adalah selama 60 minit. Bagi soalan sebanyak 15 soalan. 15 soalan sahaja untuk 60 minit. Okay, and then dia punya jawapan dia senang je. Salah atau betul? Betul atau salah? Itu je. And then markah lulus yang diperuntukkan kat sini untuk tuan-tuan adalah sebanyak 60%. And then keputusan seterusnya akan dijana oleh sistem setelah fungsian submit ditekan. Okay. Dalam masa, let's say soalan ni tuan-tuan kena jawab 60 minit. Okay, sekiranya tuan-tuan dah submit tekan and tiba-tiba tuan-tuan fail. Okay. And then tuan-tuan masih boleh pergi balik kepada soalan yang tuan-tuan fail tu untuk jawab betul atau salah. Itu sebenarnya bot dah tolong dah kan. Kalau logiknya tuan-tuan faham lah kan. Sebab tadi dah jawab salah, ni kena jawab betul lah. Okay. Maksudnya sampai tuan-tuan lulus dalam set soalan yang sama sehingga 60 minit. Selagi salah soalan tu tak betul, tak sampai markah 60%, tuan-tuan boleh masuk berkali-kali. Okay. Tapi maksudnya selepas 60 minit, kalau tuan-tuan sama ada tak jawab 15 soalan tu ataupun fail selepas tempoh tersebut, dia automatically sistem akan pergi ke paparan soalan balik lah kalau tuan-tuan ingin meneruskan pada masa yang hari yang sama tu. So tuan-tuan boleh pilih sama ada set soalan yang sama ataupun set soalan yang lain. Okay. Okay, automatically selepas tuan-tuan lulus, keputusan akan dipaparkan lah. Keputusan akan dikemas-kini di dalam sistem. And then apa yang tuan-tuan perlu buat, perempuan cuma kena print sahaja. Kan, untuk rekod tuan-tuan lah. Kan? Sebab ada sebahagian daripada tuan-tuan yang di dalam ni mungkin tempohnya belum sampai lagi. Okay? Ada yang maksudnya hari ni tak sampai 5 tahun lagi. Macam tu. Maksudnya dia kena hantar dalam masa 2 bulan lagi ke, macam tu. Maksudnya simpan dululah dia punya keputusan tersebut sehingga tempoh 5 tahun masing-masing lah. Okay. Okay, next adalah merupakan perbandingan prosedur khas dengan prosedur second tier lah yang kalau tuan-tuan tengok kalau prosedur khas, tuan-tuan kena ada 5 tahun pengalaman berdaftar sebagai PQS ataupun register QS, lulus penilaian etika, prosedur khas penilaian etika, and then permohonan naik taraf pendaftaran adalah sebelum 30/10/2023. Okay. And then bagi prosedur second tier, tuan-tuan kena ada 1 tahun pengalaman bagi kerja tempatan berkaitan dengan perubahan dan pendaftaran sebagai PQS. Tapi bagi ahli akademik ada selama 2 tahun pengalaman kerja lah. And then lulus peperiksaan 2 tiers dan juga lulus temu duga. Okey, apa yang saya nak highlight lagi sekali kat sini adalah selepas tempoh pelaksanaan prosedur berakhir, hanya prosedur second tier sahaja yang akan diterima untuk naik taraf pendaftaran sebagai PQS. Okey. So saya rasa tuan-tuan kena manfaatkanlah masa yang diberi oleh pihak lembaga sehingga 30/10/2023 ini sekiranya berminat untuk menaik taraf daripada PQS kepada CQS. Okey. Kalau tak nanti kena second tier tu dia ada written paper lah nanti rasanya sebaiknya kalau nak bertanya soalan pasal berhubung dengan exam ni supaya Kamarudin boleh jawab bagi pihak tuan-tuan lah. Sama juga untuk soalan penilaian etika ni, saya rasa soalan ini disediakan oleh bahagian peperiksaan ahli jawatankuasa bahagian peperiksaan lembaga jurukebahan di mana pengurusinya adalah Surveyor Kamarudin. Kalau nak tanya soalan boleh tanya kat beliau lah. Tapi tuan-tuan kena tahulah Surveyor Kamarudin pun dia dah sign integrity pack tu macam tuan-tuan juga. Okey. Okay, saya rasa itu je yang saya cuba nak sampaikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Kalau ada sebarang
soalan boleh tanyalah sebelum tuan-tuan teruskan permohonan tuan-tuan tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, saya serah balik kepada Alina. Terima kasih Sri Damsa. Okey, saya nampak ada a few soalan yang dalam chat room ni. Nampak pun Sri Kemuddin pun tengah bertungkus lumus untuk tolong jawabkan. Tapi macam saya cakap tadi, kita galakkan soalan secara live. Senang kita untuk kita simpan record. Sebab macam saya beritahu tadi, recording ni kita akan masukkan dalam social media LJDM. Kalau boleh ada sesiapa nak tanya soalan, saya persilakan. Boleh raise hand ke kalau nak tanya soalan atau boleh unmute sendiri. Ada soalan untuk ambil rating assessment ini perlu buat bayaran dulu RM500 atau setelah PAS baru bayar? Macam mana jawab ni? Yang mana satu ataupun kita Noah Syarina. Untuk ambil AT assessment ni perlu bayar dulu 500 atau setelah PAS baru bayar. Kena bayar dulu. Jawapan dia kena bayar dulu. Bayar dulu, yes. Kita tengok daripada atas lah ya. Sementara ada sesiapa yang nak tanya soalan secara live. Okey. Daripada Ang Willing, dia tanya we have to wait until 6th of April only can see this function button. Mana? Betul. Sebab tempoh pelaksanaan tu daripada 6 hari bulan. So untuk hari ni memang kita belum deploy lagi dalam sistem dalam production. InsyaAllah baik esok ataupun malam ni lepas jam 12 malam insyaAllah akan keluarlah dekat profil masing-masing. Saya yang tak sabar ni nak ambil exam ni. Okay, daripada New Line ni Boleh saya tanya? weekend test. Agak Puan Jamisa boleh jawab ke? Dia tanya berapa banyak kali dia boleh try? Okey. Okey, seperti mana yang dijelaskan tadi, tuan-tuan boleh banyak kali ambil sehingga lulus. Kita tak ada limit, tak ada limitation pun berapa kali tuan-tuan boleh ambil. Maksudnya boleh ambil sebanyaknya 10 kali, 100 kali, tapi takkan 100 kali kot kan? Soalan ethics kan? Hopefully tuan-tuan boleh menjawab lah Soalan senang je kan sebagai Kamarudin? Ya, senang. Okey, yang menyediakan soalan tu Cik Kamarudin. Ada apa-apa komen ke Cik Kamarudin? Okay, Cik Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning to all the PQS who are very orang tidak bersabar untuk menjadi CQS. So on the ethics question, for those who have the experience at attending the exam for Tier 2 exam, so this question is much more simpler. So kalau yang ambil Tier 2 exam tu, one question, we have 4 questions, multi-choice, A, B, C, D. And some of the answers is very near. So you have to think about it very seriously before you choose which question you want to answer. But kali ni, the question is very simple and you just answer true or false. And the format of question also is much more simpler compared to the ethics, to the exam, sorry. So I saw a few names here which have attended the Tier 2 exam, and I hope this scheme will allow you to be the CQS and will allow you to practice solar. So the reason why we have ethics questions or ethics penilaian ethics ini adalah kerana board telah banyak menerima komplain daripada publik berkenaan QS yang tidak apa faham tentang ethics. Jadi bila kita nak offer PQS to CQS ni dalam program PAS ini, dan juga berdapatan dengan Akta Juruhukum, jadi kita telah melaksanakan penilaian etik ni lah, supaya kita punya credibility as a QS is always high, and kita tidak dipandang rendah oleh employer ataupun oleh profesional. Itu saja. Ada persoalan daripada peserta?
Okay, Supiadin, Kamarudin ada soalan saya tengok daripada Wan tu dia tanya soalan apa tadi kat atas tu. Adakah tarik atas sikit Lina macam adakah soalan dia okey, apabila dah lulus terus automatik dapat CQS ke atau perlu masuk apa-apa meeting dulu sebelum official lulus? Okey, kita tak tahu tuan-tuan ni berminat sebenarnya ke tidak nak jadi CQS. Memanglah once you dah lulus ethics tu, tak tahu tuan-tuan memang nak jadi CQS ke? Macam tu soalan daripada lembaga jugalah. Sekiranya tuan berminat nak jadi CQS, tuan-tuan still kena apply. Kena apply kepada lembaga dengan mengemukakan salinan sekurang-kurangnya yang lulus tadi itulah. And then kita kena endorse dekat lembaga lah. Syarat dia kena endorse dengan lembaga. Okay. Kita masuk meeting jugalah. Bukan automatik terus dapat CQS. Okay. Tapi semua jawablah soalan Cik Wan tu. Tapi semua prosedur itu adalah prosedur sajalah. Ya. You just submit the document and then kita akan approve provided your document tu complete lah. Okay, ada request daripada Surveyor Kok absen tak tanya soalan. Boleh silakan Surveyor Kok. What is the document we need to submit? Sorry? The document The to submit. documentation that we need to submit. Dia nak tanya last. Boleh ya? What is the material we need to submit Documentation. for apply the CQS, right? Yes. Alina, Dia cuba bercakap tapi boleh ke Surveyor Kok? Sebab tak dengar your suara. I think the document is similar like dia ada applicants kan? Sama kan? Sebab kami tak dapat dengar suara Surveyor Kok. Maybe boleh letakkan soalan dekat dalam sini, dalam chat room. So Liu lagi all submission to system, right? No hard copy required. Betul ya? Betul ya? No hard copy required. Yes, betul. Semua dalam sistem. Soalan dah ada dekat dalam chat actually. Okey, banyak soalan. Kita tengok satu-satu. Okey, sekejap ya. Apa? Tak ada kan? Okey, daripada Chiu Iyok Chin, the assessment shall be in English version. What happen if we fail? We can keep on try repeat on the similar set. Ini pun sama juga saya rasa. Jawapan tadi, assessment in English, betul. Bila kita fail, kita boleh repeat. Betul ya pun? Repeat on the similar set. yes. Yes, tapi dalam tempoh 60 minit. Ya, betul. After 60 minit, kita kena pergi ke set yang lain lah. Ni ada email daripada Nur Afifah ni kan, Alifah. Saya tengok email tiada bayaran ke apa yang tidak dibayar tu. Memang untuk penilaian etika ni tak ada bayaran. Tuan-tuan tak perlu bayar apa-apa pun untuk penilaian etika. Nanti masa untuk aplikasi kepada CQS tu baru tuan-tuan kena bayar 500 tu. Soalan daripada Puan Dayang Juliana, selepas lulus agak-agak berapa lama sijil CQS akan dikeluarkan? Yang ni bergantung pada masyarakat lembaga lah. Sebab di lembaga pun kita ada KPI lah. Kalau ikutnya kita tidak melebihi tempoh 2 bulan lah selepas permohonan daripada tuan-tuan tersebut. Tapi ianya bergantung kepada mesyuarat lembaga lah sebenarnya. Okay? Okey. Soalan daripada Surveyor Kok Action agaknya ni yang dia nak tanya tadi. Saya tanya pada Surveyor Kamaludin lah. Dia tanya, do we have any study material untuk ethics assessment ni? Do you have study material? Ada jawab dah. You Okay. can refer any ethics questions in Google or internet. Okay, ada satu perkara yang penting di mana bila you menjawab, you kena ada Akta Juruhukuman 1967 pada tangan you. So some of the questions is related to the Akta, so you have to refer to the Akta. So that one you can download lah. Open book test dia Surveyor Kamaludin. Oh, cukup. Ya, cukup dah. Lah. Tak ada siapa nak marah kita tiru kan? Okey. Okey, Nur Alifah tadi kita dah jawab. Okey. Ada satu soalan ni. Dia tengah tunggu second tier result kan. Okey. Dia advise adakah nak mengambil
What if you currently waiting for second year result? Do you advise taking this route? Boleh Kamarudin boleh jawab? If you are waiting for your second year result, the second year result will be out by next month. So I think it's better for you to register for this procedure. So you have two choices. If you fail the second year, you still continue for this. So sebenarnya siapa tanya tu? Easy nama dia. Easy tak sure stand for apa. Maybe. Tapi kalau dia dah confident untuk lulus yang second tier tu, should be okay lah kan? So okay lah. Cuma dia akan ada another procedure iaitu interview. Interview baru boleh lulus. Terpulang. Ada soalan daripada Salwa Syarudin. Sebenarnya Jamisa jawab satu set soalan saja atau semua? Mana? Salwa. Jawab satu set. Oh, atau satu semua? set saja. Satu set soalan sahaja sehingga lulus. Tu jawapan dia. Salwa, apa khabar? Tak perlu jawab banyak-banyak. Kita nak senangkan ni. Kita nak senangkan. Kita nak menggalakkan orang berdaftar. Ni sebab otai dah pencen kan? Jadi bila dah Oh, dia kata ada pension tu ada reason kenapa kan? Kalau ada job kan? Kalau nanti dia tanya daripada Hokan Lai, if we take the ethic assessment need to pay ada bayaran ke? Maksudnya tak ada lagi puan sebab memang kita tak ada Tak bayaran. ada. Tak ada bayaran untuk masa sekarang ni untuk ethics punya question. Oh, saya tak habis baca. If need to pay another RM500, memanglah. But 500 is registration for CQF. So memang kena bayar. And thank you Surveyor Goku tolong jawab. The fee will be correct or remaining period of the year of otherwise. Yang soalan sama ada 500 akan turut soalan besar. Maaf, saya ada soalan. Puan Jamisa. Ya, dapat tanya. Dia tanya sama ada fee 500 tu akan di prorate ataupun dia kena bayar full untuk 500 pendaftaran. Buat masa sekarang ni kita tak ada lagi orang kata keputusan lah untuk keputusan sama ada di prorate atau tu, tapi tuan-tuan boleh apply dengan menulis surat kepada lembaga lah sekiranya puan perlukan untuk di prorate kan. Okay. Another soalan daripada Cik Zulkifli bin Basir, kalau kita isi sistem resist perlu isi upgrade to CQS dulu atau ambil exam dulu? Bukan exam, assessment. Sebenarnya untuk upgrade CQS, assessment tu adalah prasyarat. So tuan diminta lulus assessment dulu baru isi orang upgrade to CQS dalam sistem resist. Okay, sebab saya nampak ada a few participant tanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk upgrade to CQS. Dia tanya letter daripada company atau apa letter yang diperlukan. Yang itu nanti maybe boleh call saya ataupun email pada saya akan forwardkan checklist dokumen yang diperlukan. Tapi secara amnya kita memang perlukan letter daripada company untuk sebagai makluman lah pengalaman kerja ataupun current employment seseorang. Tapi kalau contoh dia tak maybe dah pencen ke atau tak ada apa-apa current commitment, boleh just buat surat declaration lah. Inform that tak ada apa-apa commitment buat masa ni. Masa pun kita terima. Okay. Soalan. Okay. Kita tengok lagi bawah. Okay, ada soalan. It will be for me to complete the 5 years duration SPQS in July. Can I take the ethic assessment on tomorrow while waiting to apply to upgrade in July? Yeah, sure. For sure, yes. If I explained you already just now. You have to wait for another, for 5 years only, you have to submit your application. Sama juga soalan yang sama daripada Yo Hui Chin, soalan yang sama, hopefully clear penjelasan daripada Puan Jamisa. Mana yang mana? Abang punya dah. Okay, ada daripada Liu lagi. So correct
First, register special route to take ethic exam. Second, wait until 5 years. Then only apply CQS, pay for the fee at last. Okay, betul. Tapi second dengan third tu actually dia prosedur yang sama. Maksudnya bila kita apply, kita akan kena buat payment lah. Itu memang step untuk application. Okay. Untuk Surya Lim Cheng Kim, yang ini Puan Jamisah dah jawab tadi. Kita tak ada prorate. Betul ya Puan Jamisah? Tapi kalau nak buat permohonan, boleh tulis kepada Puan Jamisah sebagai pendaftar LJBM. Hantar surat permohonan kepada board lah. Okay. Dia tanya validity of ethic exam. Tak ada validity sebenarnya. It's open. Tapi tuan-tuan kena pastikan yang tuan-tuan kena hantar permohonan sehingga 30 Februari 10, 2023. Itu je yang saya nak perlu highlightkan lagi sekali. Okay. Sri Kamaluddin pun ada jawab pada slide record, so saya pun tak perlu ulang soalan. Okay, yang ini untuk Puan Jamisah saya rasa daripada Wings Cheng. I upgrade PQS since 2017 June, but I start doing freelance since 2021. Can I apply to upgrade? Dia buat freelance. Untuk apa? Encik Wing. Wings Cheng. I tak jawab betul dah. Wing Cheng. You get letter from any platform to confirm your attachment with best practice. Okay, Encik kena aware bila Encik menulis benda begini kepada pihak lembaga. Sebagai freelance, dalam akta kita tidak membenarkan sebagai freelance untuk melaksanakan kerja-kerja QS. Ia menyalahi akta. Menyalahi akta tu. So bila tuan-tuan mention kat sini seolah-olah membuka ruang lah kepada pihak lembaga nanti nak cari Cik Wing. Untuk saya sudah resign from my consultant firm since last year lah. Tapi working experience kena so I kena 5 tahun experience baru boleh upgrade kan? Yes. Oh, so I kena Encik Wing, try to check up something ke sebab kami tak dengar suara. Oh, boleh dengar? Hello? Boleh. Dengar. Dengar. Oh. Lina tak dengar. So saya sudah resign since last year April lah. Tapi kalau kena 5 tahun experience kena sampai tahun ini April lah. So ada 1 tahun yang tak cukup itu experience working in consultant firm. But I already work in consultant firm since 2010 lah actually. So can I still apply the upgrade? As long as it's working experience more than 5 years kan. Tapi but now dia tak cukup 5 tahun kan. 5 tahun. Sebab syarat dia you have to work for 5 years. In consultant lah. Yes. Consultant, contractor, whatever lah. As long as you have the supervisor, the mentor. Yes. Okay. Construction industry lah. So if I attach one letter is 4 years in the consultant and then 1 years in contractor, I have with a supervisor. Yes. Boleh lah. You allowed to do that. Okay. Thank you. Thank you. Lagi. I saw under the mandatory document there is a candidate exam result. Okay, betul. Sebagai kod IPM betul. Under mandatory document ni memang ada. Memang kita tukar pada ethic result which is kita boleh save and masukkan jelas dalam tu. Any past year question for the ethic assessment? Sorry, no past year question. Okay, sebagai kod boleh email pada saya any soalan on procedure. Okay, daripada Cik Mohsin. Pengalaman 5 tahun ni kira daripada bulan kelulusan special route exam ke? 5 tahun ni daripada pendaftaran sebagai PQS. Yes. Dan daripada special route exam.
So GUI-HC, dia panel, since I obtained my PQS, I'm working as an academic with IPTA. Any issues? No issues, right? No issue. No issues. No issues. GUI-HC, you can apply GUI. For surveyor corp, you can write to BKSM. Anything about Okay, Simon. Sebab saya tengok ada a few soalan daripada Simon. Maybe boleh onkan mic, boleh berkomunikasi terus dengan panel kita. Simon, you say in the second tier exam there are questions being asked, right? I can understand this. Simon, please explain. Kita nak dengar suara Mr. Simon. Switch on your mic. Mr. Simon? Hello, everyone. Hello, Yeah. yes. Oh, look, just regarding the ethics questions, I mean, we just want to have some reference. If there is any, I mean, we can provide. So, Oh, is there any link yeah, I mean, for the ethic question, right? yeah, this is just a reference. You see, if you don't have, it's okay for me. I mean, I'm just asking. Yeah. No, you have to go to the website, portal BQSM, Yeah, because under Rexy system. I see, because under the I think Simon just asking whether we have any partial question and for helping him to study, right? Simon? Yes. Dia nak soalan bocor lah ni. Under the second tiers of your exams, right? I mean, I think you do have the access. There's no guidance for the questions. So this is the ethics. Ethics basically, if you read carefully the akta, and that's the ethics actually. We are talking about corruption. We are talking about the advertising, whether the CQS allowed to advertise their services. We are talking about registration. We are talking about supplanting. Whether one of the CQS who is the QS for project, another QS try to get the project for the same client. That's because supplanting. So basically, I think it's mainly on the akta you provide. One more question. The 15 questions of the assessment, right? There are sub-questions. Is it? The questions, the answer is true or false. We just give the scenario, let's say it's a scenario of supplanting. So if you read the scenario, whether that scenario is true or false, or whether that scenario is in accordance to the Akta Jurukebahan or not. If it is according to the Akta, then you choose whether it is true or false. What I'm trying to say is that out of the 15 questions, right, is there any sub-questions? Oh, there's no sub-question. There's no sub-question. Only 15 questions. Yeah. Okay, all right. Yes. Thanks. Yeah. Thank you. Okay, kita tengok daripada Tio Bung Han. I have applied through Rexis. Before today's talk, do I need to do resubmission? Tak perlu. Just buat tuan punya assessment je. Lepas tu Irwan, application need to attach letter from mentor. Okay, Muhsin ni. Bagaimana proses menentara permohonan untuk menentara bagi mereka yang bekerja di luar negara? Oh. Dia kena untuk Encik Mohsin kita kena faham untuk prosedur pendaftaran di Lembaga Juruukur-Bahan Malaysia, seseorang tu hendaklah bekerja dan mendapat pengalaman kerja di Malaysia. Dan menetap di Malaysia. Syarat dia. Dan menetap di Malaysia. Itu syarat dia. Kalau tuan-tuan gunakan pengalaman di luar negara, kita tak boleh nak terima lah. Unless sebelum ni tuan Mohsin ni pernah bekerja di Malaysia dan mempunyai pengalaman sebagai QS di Malaysia. Dia boleh gunakan pengalaman tersebut.
Cakap jauh-jauh. Boleh cerita Encik Mohsin, berapa lama dah bekerja? Cik Mohsin nak onkan suara ke? 2 Mikrofon. tahun, dah sebenarnya bekerja di luar negara, Baki. Oh, 2 tahun saja. Assalamualaikum. tahun sudah bekerja. Salam Saya pula. Kamaluddin. Ya. Saya bekerja selepas saya dapat PQS, saya bekerja dengan konsultan di Malaysia selama 2 tahun. Okey. Akhirnya saya bekerja di luar negara sehingga sekarang. Maknanya Baki dah tu 5 sebelum tahun berapa? lah. Sekarang lah. Sebelum dapat PQS tu bekerja di mana? Saya bekerja di Malaysia Bekerja dengan konsultan atau kontraktor? dengan konsultan. Sejak graduate sampai dapat PQS tu selama berapa tahun bekerja? 5 tahun kan? Sejak graduate sampai PQS, saya bekerja berapa tahun ya? Daripada 2010, 17 tahun. 17 tahun. Boleh gunakan tu. Boleh. Jadi Encik Mohsin boleh gunakan pengalaman yang tu. Yang 17 tahun tu. Yes, boleh. Baik. Terima kasih. Sebenarnya yang 5 tahun tu adalah pengalaman berdaftar sebagai PQS ataupun registered QS. So untuk Cik Mohsin ni bolehlah. Okey, baik. Terima kasih. Ahmad Aminuddin, kalau kerja sendiri as contractor, kena ada surat supervisor ke untuk naik taraf CQS? Tak perlu. Tak perlu. Tak ada keperluan. From Han, may I know if I've worked in Malaysia 13 years before registered as PQS, but have been working overseas for the past 4 years? Or similar case with Encik Mohsin? Similar case. Puan Jamiza ada yang tanya attend taklimat hari ni dapat CPD point tak? At this moment kita tak. Sebab kita kena syarat untuk bagi CPD sekurang-kurangnya 2 jam. 2 jam setiap program. Tapi kita punya ni tak sekejap je kan. Boleh cari. Surveyor Corp, PIN, the letter shall be written by the company or a surveyor or myself. Letter, Letter apa? surat pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja, okey, kita daripada company lah. Pengesahan Daripada company, kalau ada komitmen, kalau tak ada adalah declaration daripada diri sendiri. Macam dah habis soalan sampai bawah. Okey, ada sesiapa nak bagi soalan live ke sebab macam dah habis je? Ada siapa nak bagi soalan live ke? Okey. Daripada Dr. Faradiva, dia tanya boleh ulang tayang jawapan kepada soalan GUI HC. Kalau boleh Dr. Farah nak on mic sebab kami tak pasti soalan mana satu yang Puan perlukan tadi. Assalamualaikum. Maaf ya. Betul lah. Ya Haji, okay. Ya, Farah apa khabar? Alhamdulillah macam ni lah. Okay. Sorry sebab sebenarnya saya tak nak on ada bunyi blower. Diorang tengah kemaskan ni. Okay. Tapi soalan daripada Gui Chen ni tadi. Dear panel, since I obtained my PQS, I'm working as an academic with IPTA. Any issues? No issue. No issue. Tak ada issue eh? Tak ada issue. Tak ada issue. Okay, so kami boleh mohon lah eh. Yes. Boleh. Tahu dulu. Ya, alu-alu kan Puan. Dapat CQS boleh naik gaji. Iklim dah Haji K. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Betul lah. Untuk makluman kalau bawah Kausan ni memang tak ada apa-apa restriction lah untuk academician, tapi kalau under second tier maybe ada sikit restriction. Jadi sesiapa yang ada kat sini kalau boleh proceed dengan prosedur khas ni, insyaAllah tak ada apa-apa restriction untuk academician lah. Ada ni soalan daripada Wing Cheng ni. The working experience is calculated from approved date or application date? Working experience. Working experience is calculated from approved date or application date? Application date. Approved date. Approved date, ya. Dan ada soalan, surveyor Corp lagi. Any standard format for the letter? Just the format lah. Ada. Surveyor Corp, you can write lah. Whatever, just to confirm your attachment with the company. Dan ada surveyor Corp lagi. Do we need to state the letter that
work we have done, or we just prove we have working for the company for 13 years? Tak ada. No need to Tak ada. state your work done. Just Ah. letter from the company pun dah cukup kan? Confirmation saja. Assalamualaikum. Abdul Aziz nak keluar tu. Terima kasih banyak. Nazir Muhammad. Assalamualaikum. Salam. Saya ada Siapa? soalan. Saya Maziana. Okey, saya punya untuk letter of employment tu kan, tu kira yang surveyor court tanya tu letter of employment ya? Nah, ya, komen. Okey, previously saya kerja dekat company lain, saya mengajar dekat company lain. So sekarang saya dekat company lain. So which company yang saya perlukan surat tu? Is it from the current company ataupun sebab current company saya baru kerja 2 tahun, yang previous company saya kerja since 2014. Kena dapat yang previous lah. Yang Dua-dua lah. Sebab macam yang previous company tu, sebab principal dah bertukar and saya tak tahu sekarang ni siapa current principal. So dengan siapa ya saya perlu dapatkan the letter of employment untuk yang previous company tu? I mean the approval yelah untuk pemberitahuan saya dah bekerja sebelum ni. The previous company tu ada surveyor lah. Ada dengan CQS. Ada. CQS saya tak sure sekarang ni dia orang ada CQS ke tidak. Sebenarnya daripada HR pun dah boleh dah. Okey, HR pun boleh. Oh, Boleh source. Sebab kita cuma perlukan pengesahan pengalaman kerja je. Okey, itu je soalan saya. Terima kasih. From Jennifer Yong, what is the latest version of the Act? Is it Act 97 to February 2002? Untuk Jennifer, you boleh refer kepada portal Lembaga Juruperubahan Malaysia, and then kat situ Jennifer boleh tengok lah, kita ada act yang terkini yang di-upload di dalam sistem. Okay, as per 1 March 2016 yang kita punya latest lah. Okay, soalan from Nazira Haji Zainuddin. Boleh guna teaching permit to reflect on the experience as academician? Boleh tak? Boleh guna. Surat daripada universiti lah kan? Surat daripada universiti saja. Puan Nazira. Cik Zulkifli nak cakap apa-apa? Boleh. Saya nak tanya, kalau kita isi sistem RISQ-S tu, yang untuk upgrade ni, CPD point kita cukup ke? CPD point dalam sistem? Oh tak, belum lagi, itu untuk renewal sahaja. Renewal saja, yang ni tak payah cukup kan? Tak ada. Tak perlu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Mariana, masa tangan angkat lagi, masa resign lagi. Nampak Puan Mariana angkat tangan. Turun tangan. Turun tangan. Okey. Junaidah Ahmad, terima kasih. Terima kasih sama-sama Junaidah Ahmad. Okay, itu je. Ada lagi ke? Ada persoalan lagi? Assalamualaikum. Saya Suhana daripada UiTM. Ya. Mungkin saya terlepas. Saya tanya, maknanya kalau sekarang ni kalau kita punya pendaftaran tu SPQS tu dah expired 21st March. So that boleh kita kena ada buffer time untuk seat ke, ataupun boleh immediately once open system tu kita boleh dah register dah seat untuk exam ni. Say immediate lah. Kan? Immediate boleh terus masuk je. Siapa yang dah sampai tempoh tu boleh masuk. Siapa yang tak sampai tempoh pun boleh masuk immediate juga. Tapi kena tunggu application sampai tempoh. Itu je. Okey. Alright. Terima kasih. Sedemsa. Macam kenal Dr. Suci Suhana ni. Macam kenal. Macam kenal. Assalamualaikum. Hello. Okay, saya ada 2 soalan. Okay, saya Afian. Okay, first question pertama, saya punya PQS bermula pada Jun 2017. Okay, so saya boleh ambil etika tu sekarang, ethic question tu sekarang, betul? Betul. Cuma on the registration tu, saya boleh buat registration sekarang ataupun saya perlu tunggu hingga bulan 6? Sebab saya dengar tadi Puan kata pun kelulusan mengambil masa 2 bulan. Bukan, kelulusan bukan mengambil masa 2 bulan. Kita punya KPI kena luluskan tuan-tuan punya permohonan dalam tempoh 2 bulan.
Okey, jadi kembali Kalau ke Boleh awal lewat. vote sitting, awal lah dia punya kelulusan tu. Kalau lewat kita akan luluskan 2 bulan paling lewat. okey. KPI kita. Jadi kalau katakanlah saya nanti bulan Jun nanti baru saya cukup 5 tahun tu. Jadi Ya. kalau katakan etik tu saya mula besok dan besok juga saya buat application, rasa tak ada masalah ke ataupun saya perlu tunggu hingga bulan 6? Kalau boleh lebih baik tunggu sampai bulan 6 sebab walaupun esok Cik Afian isi borang upgrade to CQS tu dalam sistem, kita still tunggu bulan 6 baru kita akan proses. Okey. Sebab salah satu syarat kena cukup 5 tahun kan? Belum cukup 5 tahun kita tak akan proses lah, kita akan holdkan application tu. I see. Saya Alright, rasa tuan-tuan tak perlu bimbang kot kan. Nanti pihak sekretariat akan orang kata trigger tuan-tuan yang sampai tempoh 5 tahun tu lah. Untuk isikan semua benda tu. Alright. Faham. Soalan yang kedua tu? Yang kedua, soalan kedua? Dah relate sekali lah berkaitan tadi. Okey. Dah relate sekali. Okey. Dah dijawab dah. Alright, terima kasih. Sama-sama. Okay. Ada lagi yang nak bercakap? Kita bagi masa. Sabah Sarawak tak ada ke? Saya Zulkifli sekali lagi nak tanya, result tu dia link ke ataupun kita kena print result tu upload dalam application? Boleh upload sebab dekat dalam requirement tu ada satu field yang wajib diisi untuk second tier assessment, dari second tier result. So boleh digantikan dengan dokumen tu lah. Okey. Kita dokumen tu boleh di print, boleh di save PDF. Okey, terima kasih. Nanti boleh masukkan je lah. And bagi pihak sekretariat, kami pun memang ada report siapa yang dah lulus. Jadinya tak perlu risaulah. Walaupun tak dimasukkan dalam tu, kami tetap boleh access lah. Keputusan tu memang ada dalam sistem. Terima kasih. Ada lagi? Last question, Cheng here, Wings. Where can I check the application date? Because want to know how long to reach the 5 years experience. Okay, nanti boleh email atau call lagi boleh? Saya boleh tengok. Email, Registration date kan, bukan application date kan? registration date for the PQS. Okay. You can email to Cik Alina lah. Then Cik Alina will reply to you. Okay. Thank you. I think he can check into his Rexis kan. From there, look into his profile. He can check his date of registration. Sorry, Dr. Farah? Dekat Rexis, he can actually Yes. see his date. Ya betul. Dekat Rexis ada. Dalam registration memang ada. Assalamualaikum. Salam. Saya dah buat permohonan bulan Januari lepas untuk upgrade ke CQS. Kat situ tak ada dokumen nak upload kan untuk macam tadi result ni baru sekarang ni bermula. Jadi saya kena apply balik ke application tu? Yes. Application tak payah. Ethics yes. Ambil soalan ethics. Jadi soalan ethics ni result dia nanti saya kena upload balik ke application yang saya dah hantar tu ke? Macam mana? Tak perlu. Memang ada dalam list saya. Oh, dia tak perlu. Saya test jumpa seat assessment ni sajalah. Sebab siapa yang lulus saya akan upload. Okey, baik, terima kasih. Baru dengar suara orang Sarawak. Okey. Rasanya kita pun dah okey. Kalau ada apa boleh meeting dari saya untuk nanti saya akan jawab lah. Okey. Kita sampai ke penutup ya. Terima kasih yang diberikan. Okey, disebabkan boleh email pada saya lah. Nanti saya akan jawab input yang diberikan. Jadi, ada harap agar ini memberi maklumat cukup
bentuknya yang diperlukan untuk kemudian melengkapkan persiapan persiapan dari isu ataupun malam itu lepas juga 12 malam. Kalau ada soalan boleh untuk bantuan ataupun soalan untuk prosedur ini. Okay, itu saja. Semoga kita berjumpa lagi di program yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu wabarakatuh. Okay, selamat puasa semua. Selamat puasa. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Suhaimi, Joseph Suana. Dia kasih kenal kan? Masih saya Kamarudin ni baru habis kita tak pas. Kawan dia semua. Okay.